Assalamualaikum dan what up gang. So berjumpa di dalam video ini lagi untuk kita belajar berkaitan dengan trading, iaitu apa yang kita nak belajar berkaitan dengan teknik chart kosong. Di mana di dalam video ini saya nak ajar anda sesuatu benda yang sengit sikit. Bukan benda yang lurus tetapi benda yang sengit sikit. So kalau benda yang sengit tu apa yang ada dalam chart, kita panggil benda itu sebagai trend line. Tanpa membazirkan masa lagi, let's go, let's dig into what is a trend line. Okay, so kita kena tahu sebelum kita nak bercakap berkaitan dengan trend line, kita kena tahu definisi trend line, ataupun kalau di dalam community trader, kita akan gelarkan trend line itu sebagai TL, sebagai short form dia, iaitu trend line adalah garisan melintang yang dilukis di dalam chart sebagai rujukan tinggi dan rendah harga di dalam kondisi yang trending ataupun condong. Okay, di mana di dalam trend line ni kita nak tengok price versus time, iaitu harga berlawan dengan masa. Di mana di dalam chart kita ada dua paksi, iaitu paksi yang menegak kita itu adalah senarai harga, dan paksi yang melintang itu adalah masa. Sebab so bila kita gabungkan di antara masa dengan harga, kita akan dapat satu garisan yang condong. Okey, dan kenapa sebagai trader ataupun bila nak kita tengok chart kita nak kena tarik trend line? Yang pertama, dia punya fungsi utama dia adalah untuk mengenal pasti trend semasa, sama ada uptrend, downtrend ataupun sideways. Di mana di dalam trading ni kita ada dua jenis trend utama, iaitu uptrend dengan downtrend. Di mana kalau sideways tu kita tak consider benda tu sebagai trending punya position lah, iaitu dia sekata. Alright, dan nombor dua, fungsi trend line ni adalah untuk mengenal pasti breakout. Okey, daripada information breakout tersebut, pelbagai action ataupun pelbagai decision yang kita boleh buat di dalam market is either to entry after breakout ataupun before breakout. Dan nombor tiga, boleh menjadi tempat entry tetapi haruslah bersyarat. Syarat dia macam mana nanti saya explain. Okey, nanti saya explain. Dan SOP untuk melukis trend line, yang pertama, kenal pasti trend market. Nombor dua, tanda bucu-bucu yang ada dalam trending market. Dan nombor tiga, kenal pasti fungsi trend line tersebut. Okay, so saya akan pergi kepada sesi melukis supaya kita boleh figure out dari segi visualisasi macam mana bentuk trend line tersebut. Okay, sebelum kita nak melukis, saya nak bagi tahu, mungkin anda semua tak tahu condong sengit tu macam mana kan. Garisan yang menegak iaitu 90 darjah, ini kita panggil sebagai garisan lurus. Dan yang bawah sebab garisan yang dia punya radius dia adalah 180 degree, ini kita panggil sebagai garisan melintang. Okey, di mana trend line yang terbaik adalah dia punya kecondongan haruslah dalam 45 degree macam tu. Okey, so tak kisahlah dia melintang macam mana, ke kanan ke kiri ke, selagi dia condong, tidak 90 degree, tidak 180 degree, benda ini kita akan consider trend line di dalam teknik chart kosong. Okey, so macam mana nak tahu benda tu, nak tahu trend line macam mana? Jikalau awak pergi kepada chart, di mana kejap lagi kita akan pergi membuat backtest untuk kita tengok macam mana nak tarik trend line dekat chart yang betul, di mana pergerakan harga di dalam line chart akan membuat kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan. Okay, so the way cara anda untuk mengenal pasti trend line itu macam mana, di mana kita berbalik kepada SOP untuk melukis trend line. Nombor satu, kenal pasti trend tersebut. Yang benda yang saya lukis ini adalah di dalam kondisi apa? Kondisi uptrend. Okey, ini adalah kondisi uptrend. So kebiasaannya untuk di dalam keadaan market yang uptrend, kita akan melukis trend line yang ke sana lah, yang macam ni, ke kanan. Okey, jarang kita melukis trend line yang ke kiri unless there is a specific case untuk kita lukis dia ke kiri. Kebiasaan untuk trend line untuk market uptrend, kita akan melukiskan dia ke kanan, uptrend. Okey, so kita tengok pada SOP, kita dah dapat identify the trend, iaitu ini adalah pergerakan uptrend. Okey, nombor dua, tanda bucu-bucu yang ada di dalam trending market. Ini trending dia ke atas, dan bucu-bucu yang kita nak cari adalah di belah bawah. Okey, untuk market yang
yang menaik lah. Kita nak cari bucu-bucu di belah bawah, di mana saya akan mark beberapa. Ini adalah bucu pertama. Ini adalah bucu pertama. Ini bucu kedua. Dan ini bucu ketiga dan keempat. Okay. So, bila awak dah jumpa bucu-bucu ini, kerja awak untuk melukis trend line adalah to connect the dots. Iaitu sambungkan bucu-bucu ini supaya you can construct a single trend line. So, awak akan buat satu garisan. Okay, garisan. Ini adalah SOP nombor 2 dan SOP yang ketiga. Yang di sini kita akan berbalik kepada fungsi trend line. Iaitu ketiga, kenal pasti fungsi trend line tersebut. Adakah awak nak mencari keadaan trend semasa? Adakah anda nak mencari breakout? Ataupun awak nak membuat trend line ini sebagai tempat entry? Di mana kalau kita tengok keadaan market yang menaik macam ni, yang pertama kita nak cari tempat entry lah. Di mana kita beranggapan yang market akan meneruskan keadaan uptrend dia. Market akan meneruskan keadaan uptrend dia. Dan apa yang kita nak cari adalah kita nak mencari pertembungan di antara harga dengan trend line. Bermaksud jika awak nak mencari entry buy di dalam keadaan market yang uptrend, awak kena tunggu price sampai ke trend line. Okay, awak kena tunggu price sampai ke trend line. Dan apabila price bersentuhan dengan trend line, that's a good signal untuk kita membuat entry. Tetapi berbalik kepada point fungsi trend line yang nombor 3. Nombor 3 boleh menjadi tempat entry tetapi bersyarat, iaitu syarat utama dia adalah apa? Adalah wajib kena ada significant support and resistance di trend line tersebut. Dan jikalau awak lukis trend line dan price kena dengan trend line dan awak tengok belah kiri ada significant SSR, kalau kita tengok di sini ada significant SSR, ini akan menjadi tempat entry yang valid untuk awak entry buy dan dia akan buat kenaikan. Itu adalah kenal pasti yang nombor 1 lah. Dan nombor 2, jikalau awak melukis trend line sebegini dan awak ada membuat entry sell di atas ni sebagai contoh. So, bila kita dah membuat entry sell di atas ini, kita berharap agar dia akan menjatuh lebih jauh dan lebih jauh dan lebih jauh lah kan. So, the way untuk awak mengenal fungsi trend line yang nombor 2 adalah untuk awak mengenal pasti breakout. Di mana apabila awak ada position sell di atas dan price membuat kejatuhan ini, apabila price bertemu dengan trend line, dia akan menjadi TP wajib awak lah. Okay, tetapi kalau awak ada seorang Melayu, seorang pendekar pahlawan di dalam market forex ini, kita nak makan jauh. So, bila awak nak makan jauh, apa yang awak tunggu? Awak menunggu price ini adakah dia berjaya membuat breakout di trend line ataupun tidak. Sebab apa? Apabila price berjaya membuat breakout, apa kebiasaan yang price akan buat after breakout? Dia akan membuat retest. Okay? Apabila price datang retest, ini adalah entry kedua awak untuk sell di level SSR yang sudah pecah dan di level trend line yang sudah pecah. Untuk awak entry sell yang kedua untuk ride along dia ke bawah. Sebab apa? Apabila price sudah break trend line, kita dapat early signal awal bahawasanya yang perubahan trend akan berlaku. Kalau kita tengok trend semasa sekarang adalah pergerakan uptrend. Dan apabila dia membuat breakout, pecah trend line, dia akan berubah daripada uptrend menjadi downtrend. So, untuk trend line is very simple. Simple apabila kita lukis macam ni sajalah. Sekarang ni kita tengok kondisi di dalam chart yang betul. Sekarang ni kita berada di chart gold. Okay, dan kita akan cuba construct trend line mengikuti SOP yang saya sarankan. Di mana the biggest conflict yang ada apabila kita nak melukis trend line, kebiasaannya kita akan keliru sama ada nak lukis body ke body ke, shadow ke body ke, body ke shadow. Benda tu akan agak mengelirukan para trader yang baru. So, the simplest ataupun solution yang senang sekali adalah you tukar chart awak, tak kisah mana-mana time frame, awak tukar chart awak kepada line chart punya bentuk. Once you dah nampak, dah tukar line chart punya bentuk, so apa yang awak nak buat adalah untuk kenal pasti trend market. Nombor 2, identify pointy yang ada dekat structure market tersebut. Okay, kita ambil contoh sebagai yang pertama lah, di mana kondisi market yang ini adalah uptrend, downtrend ataupun sideways.
Okey, kondisi market yang saya bulatkan ini adalah pergerakan downtrend. So bila pergerakan downtrend, kebiasaannya kita akan construct trend line ke bawah lah, iaitu kita nak tengok is either the market still want to continue untuk membuat downtrend ataupun dia nak membuat breakout ke atas dan membuat perubahan trend yang pertama. Okey, so kita akan kenal nombor 2, kita akan kenal pasti bucu-bucu yang ada lah, di mana saya nampak bucu pertama, bucu kedua, ketiga, keempat, kelima and so on. Okay, so dia ada banyak-banyak bucu lah. So once you dah jumpa bucu ini, apa tugas awak adalah to connect the dots. To connect the dots satu ke satu. Sebagai contoh, kita ambil sini ya. Ini adalah bucu pertama dan bucu kedua. Okay, kita akan dapat construct satu trend line. Okay, nombor 2. Daripada bucu yang di atas tu kita sambungkan. Kiranya ini pengakhiran dia dan awak sambung di sini. Sambung dan you akan dapat trend line kedua. Okey. So daripada trend line yang saya lukis ini, kita akan kembali kepada SOP yang nombor 3, iaitu kita kena kenal pasti fungsi trend line tersebut. Okey. So bila once you dah construct trend line awak di line chart, awak boleh saja tukar kepada candlestick untuk reference yang lebih jelas. Okey. So kalau kita tengok kepada trend line yang ini, kita tengok kepada trend line yang berwarna, kita tukar warna kuning. Okey, trend line yang warna kuning ni, information apa yang kita nak tengok adalah nombor 1, kemungkinan, adakah ada kemungkinan breakout akan berlaku ataupun dia nak membuat continuation trend. So kalau kita secara kasarnya kita menjangka pergerakan dia macam mana, pergerakan dia, nombor 1 possibility yang dia akan buat adalah yang pertama, dia naik atas, langgar trend line dan membuat kejatuhan. Ataupun kondisi nombor 2, dia pecah trend line, datang balik untuk retest dan untuk membuat kenaikan dan respect trend line yang seterusnya. Okey, ada 2 kondisi di dalam 2 possibility yang mungkin dia akan buat lah. Yang pertama, dia respect trend line, dan nombor 2, dia dia pecah trend line tersebut. Okey, so sebagai contoh, dan nombor 3 lah, macam saya cakap, fungsi trend line nombor 3 adalah dia boleh menjadi tempat entry, tetapi bersyarat. Syarat dia adalah apa? Wajib kena ada significant support and resistance level. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh, jikalau price membuat kenaikan ke atas, okey, kenaikan ke atas, adakah ia ada level of resistance yang berlaku untuk awak masuk sell? Jawapan saya ada. Okey, jikalau price membuat kenaikan, ada level of resistance yang dia boleh respect untuk membuat kejatuhan. So ini adalah valid level untuk awak mencari position sell. Okey. So ini saja penerangan trend line, dan saya akan buat lagi satu case study. Case study di mana untuk kita identify breakout. Okey, identify breakout. Saya tengok market yang sesuai sikit untuk kita cari, di mana kita tengok di sinilah kita tukar kepada, yang pertama kita tukar kepada line chart, nombor 2 kita find the pointy area yang ada dalam, kita cari pointy area. Yang kedua, kita cari pointy area yang ada di dalam chart, di mana yang pertama di sini, kedua, ketiga and so on. Okay, once kita dah jumpa, kita construct a single trend line for our information. Okay, ini adalah valid trend line. Alright, ini adalah valid trend line yang sangat-sangat valid. Once you dah buat macam ni, you boleh tukar kepada candlestick. Okay, di mana kalau kita tengok apa yang berlaku di sini ya. Kalau kita tengok trend line ini adalah punca trend line yang kita lukis, dan ini adalah pointy kedua. Okey, ini adalah point ketiga, di mana jikalau awak construct trend line ini, kat sini awak akan dapat sell lah. Dan macam saya cakap tadi, sell tersebut wajib ada SSR level, dan untuk case ini kita akan mencari level of resistance. Adakah ada level of resistance ataupun SSR yang ada di sini? Kalau kita tengok di belah kiri, kita ada level of support, support yang telah di break. Kita ada level of resistance, resistance yang telah di break. Okay, so ini adalah significant SSR level lah, significant resistance ataupun support level. So, dan kalau kita tengok di belah sini pula, ini ada case study untuk breakout. Okay, breakout. Macam saya cakap tadi, jikalau market break sesuatu structure tersebut, dia akan berpotensi untuk membuat perubahan trend. Kalau kita tengok di sini, ini adalah
pergerakan market yang ke bawah. Dan apabila kita construct trendline ini akan menjadi information utama untuk kita identify adakah market still nak membuat pergerakan downtrend ataupun nak membuat perubahan trend, iaitu uptrend. So kalau kita tengok after price breakout, okay, price membuat kenaikan yang tinggi dan price bagi retest level, dia respect trendline ini dan dia membuat penerusan iaitu perubahan trend iaitu uptrend. So macam tu awak nak gunakan trendline di dalam you punya trading. Which is trendline is simple, di mana trendline ni jarang trader menggunakan trendline, menggunakan teknik trendline sahaja untuk membuat entry. Kebiasaannya trader akan menggabungkan antara dua ni lah, iaitu dia akan gabungkan SND dengan trendline ataupun dia akan menggabungkan support and resistance dengan trendline. Di mana jikalau SSR, support and resistance tersebut, ada sokongan daripada trendline, bermaksud entry tersebut akan menjadi lebih kuat sedikit, ataupun dalam trading kita panggil sebagai extra confluence ataupun extra reason on why you want to entry on that level. So itu sahaja untuk topik malam ini ataupun hari ini. See you on the next video. Bye bye.